Selamat tengah hari. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua viewers FB ataupun follower FB SG Academy. Selamat petang. Hari ini adalah hari ke-8 kalau tak silap saya. Kita berada dalam movement restriction order. So seperti yang telah diwar-warkan dalam 2 ke 3 hari yang lepas, kami ada buat kami telah plan untuk buat satu sharing session berkenaan dengan TVET dalam bidang sistem komputer. So bersama dengan saya hari ini, saya tak kesorangan. So saya bersama dengan Cik Khairi, seorang pakar dalam bidang IT. Cik Khairi, hai sikit, lambai sikit dekat viewers. Hi viewers SG Academy. Alright, okay. Nanti kita akan berbual lebih lanjut dengan Cik Khairi untuk tahu lebih lanjut apa pengalaman dia dalam industri 10 tahun bukan sekejap, 10 tahun dalam bidang ni. So dia akan ceritakan lah apa pengalaman dia dan apa projek dia pernah buat sebelum ni dan sebagainya. Okay, bagaimana viewers di luar sana, saya harap hari yang ke-8 ni, MRO ni adalah satu tempoh yang agak mencabar untuk kita, dan baru-baru ni tadi baru diumumkan oleh Perdana Menteri yang tempoh perintah kurungan akan dilanjutkan sampai 14 April. So untuk makluman semua, sesi live Facebook ni dia akan ada siri-siri yang akan datang. Dia bukan setakat siri untuk sistem komputer saja. Kita akan buat siri-siri lain yang berkisar tentang mekatronik. Dan kita ada juga sesi berkenaan dengan teknologi drone. Dan kita ada juga sesi untuk kreatif multimedia. Dan last but not least, kita ada sesi culinary. So banyak. Dari itu kita akan buat sesi-sesi ni lah. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita punya viewers dah bertambah. Dah bertambah jadi 30 orang sekarang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua viewers yang sudi menonton sesi live SG pada hari ini. Macam saya katakan tadi, bersama dengan saya hari ini adalah Encik Khairi, seorang pakar dalam industri komputer sistem. Hari ini kita akan kupas sedikit tentang berkenaan dengan peluang TVET dalam bidang sistem komputer ni. So sebelum kita pergi lebih jauh dan lebih mendalam, saya nak kenal, saya minta kepada Cik Khairi mungkin boleh perkenalkan diri lah dan berkongsi sedikit pengalaman dalam industri sistem komputer ni. So saya silakan Cik Khairi. Okey, terima kasih Encik Syafiq. Itulah, pertama sekali saya ucapkan selamat sejahtera dan Assalamualaikum kepada semua viewers SG Academy lah. Okey, baru-baru ni kita ditimpa musibah lah dengan wabak COVID-19 ni. Harap semuanya kekal sihat, kekal mematuhi perintah kerajaan dalam membasmi lah wabak ni. Okey, balik kepada soalan Encik Syafiq tadi. Nama saya Muhammad Khairi bin Kamarudin. Saya terlibat dalam bidang komputer sistem ataupun secara generalnya IT sudah lebih daripada 10 tahun semenjak dari lepasan sekolah, dan sedikit sebanyak saya terlibat dalam projek-projek sektor swasta dan kerajaan lah. Okey, daripada betul-betul dalam konteks computer maintenance, office maintenance hingga ke projek CCTV dan juga door access lah. Itu secara kasarnya lah bidang saya, dan kelulusan saya dari diploma, degree dan juga master lah. Okey, baru-baru ni saya involvekan diri dalam bidang kemahiran kerana saya nampak struktur kemahiran ni lebih kompetitif lah di industri pekerjaan ni. Itu sedikit sebanyak lah saya punya pengalaman dan juga background saya. Alright, terima kasih atas pengalaman ringkas. Perkenalan ringkas Encik Khairi ni. So bukan calang-calang 10 tahun dalam bidang dalam komputer sistem lah itu betul. So
saya nak saya nak bergerak ke soalan yang seterusnya. Basically sejak kebelakangan ni daripada tahun lepas dan 2 tahun lepas, kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pelajaran dan Kementerian Semua Malaysia ada menekankan istilah TVET. Betul. Istilah TVET ni bila dia bukan satu istilah yang baru, tapi kata apa, dipelopori balik semula kerana ada faktor-faktor yang daripada industri lah. So mungkin ada di kalangan viewers kita ni yang dia mungkin dia tak pernah dengar pasal TVET, ataupun dia pernah dengar pasal TVET tapi dia tak berapa faham pasal TVET. So mungkin Cik Adi boleh jelaskan sedikit bagi kata apa, introduction sikit pasal TVET ni, apa itu TVET? Itulah betul. TVET ni basically dah kita boleh nampak merata-rata lah term ni, dekat dalam berita lah, dekat dalam Facebook, bahkan dekat dalam news-news international, dalam industri kemahiran. So sebenarnya TVET ni daripada TVET tu, dia long term dia ialah Technical dan Vocational Education Training lah. So benda ini adalah satu method pembelajaran dan juga training yang diguna pakai dekat dalam seluruh dunia lah, yang kita diguna pakai. Dan term ini dimulakan pada, tak silap saya, 1999 lah. Dah start kita ketengahkan apa daripada kongres dekat Korea dan negara-negara develop yang lain telah menggunakan term TVET ni lah. Okey, TVET dekat dalam Malaysia pula, langkah permulaannya telah dimulakan oleh Kementerian Sumber Manusia lah. Dia telah merubuhkan satu jabatan yang mana namanya Jabatan Pembangunan Kemahiran. So di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran ini terdapat satu struktur yang sangat sistematik, terdiri daripada kolej-kolej kemahiran swasta maupun kerajaan jugalah. Yang menariknya pasal ni, semua kolej-kolej ni tertakluk dalam satu sistem yang sama. Tak kisahlah dia kerajaan ke swasta ke. Kerana apa? Kerana JPK telah selaraskan semuanya untuk kolej-kolej ni lah. Dan lagi banyak juga usaha yang telah dilakukan oleh JPK untuk mengstrukturkan sistem pembelajaran untuk TVET ni lah. Itu secara ringkas je lah. Menarik di situ. So basically TVET di Malaysia dipelopori oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Semua Malaysia. Dan saya juga difahamkan sebenarnya TVET ni adalah national agenda national agenda Malaysia dalam membentuk melahirkan pekerja mahir di Malaysia lah dalam pelbagai bidang. So ia adalah salah satu gerak kerja bersepadu antara semua kementerian. Tapi yang kalau popular ni bila kita cakap pasal TVET ni, Kementerian Semua Malaysia lah. So tapi saya kalau kita baca little bit dalam, TVET ni dia di bawah banyak kementerian jugalah. Okay, so bila saya buat research sikit, baca sikit pasal TVET ni, and then saya actually find out about TVET 4.0. Satu istilah yang agak bombastic di situ. agak millennial di situ, agak macam wow, TVET 4.0 apa yang menarik TVET 4.0 ni. So bila saya baca sikit banyak pasal 3.0, rupanya mereka mengaitkan pembelajaran TVET ni dengan revolusi industri 4.0 ataupun nama glamour dia adalah Industry Revolution 4.0, IR 4.0 lah. So mungkin Cik Kadi boleh ulas sedikit apa dia itu TVET 4.0 dan mungkin apa dia peranan TVET dalam IR 4.0 ni. Okey, sebenarnya TVET ini sistem yang dibangunkan oleh JPK ini, dia bukan satu sistem yang biasa kita nampak dalam sistem pendidikan lah. Sebab apa? Salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran skill kemahiran, salah satu komponen penting dia ialah NOSS lah, NOSS, National Occupational Skill Standard. Ini adalah satu guideline dan juga struktur bagi setiap kos dan tahap. Yang menariknya kat sini,
pembentukan NOS ni melibatkan panel-panel industri yang pakar lah. Kenapa dia orang melibatkan panel-panel industri ni ialah kerana pekerja industri ataupun dalam bidang kemahiran lebih memahami lah apa yang diperlukan, apa kriteria pelajar yang graduan yang diperlukan semasa alam pekerjaan diorang lah. Dan dalam NOS ni juga dia melibatkan silibus-silibus yang diguna pakai secara terus dalam industri. So dia akan, bila dia dah habis belajar, dia akan terus masuk kerja dan straight boleh buat kerja. Tak perlu ajar lagi dah. Itu antara main komponen lah dalam pembelajaran skill college ni. Pasal tadi IR 4.0 kan. IR 4.0 ni telah di-initiatekan oleh government lah. Tak silap saya dalam 2-3 tahun lepas lah. Kerana sekarang ni Malaysia masih ada di tahap IR 3.0 lah, di mana segalanya automated kan. So pergerakan IR 4.0 ni telah dimulakan bagi merevolusikanlah industri kita. Lagi-lagi dalam bidang manufacturing, electrical, elektronik lah. Dengan izin saya share salah satu Sila. Mungkin ada banyak benda nak di-share ni, artikel ke, gambar ke atau benda yang boleh membantu punya viewer kat luar sana untuk lebih memahami apa peranan design. Mungkin viewers boleh nampak ke? Harap yang nampak lah. Ini adalah dokumentasi daripada Ministry of International Trade Industry. Ini bukan saya yang buat Ini memang government yang keluarkan. Okey, dia ada banyaklah faktor-faktor dan kita nampak bila penting dalam bidang dalam elemen IR 4.0 ni lah. Ini antara negara-negara yang kompetitif lah. Okey, cuma yang menariknya kat sini saya nak ketengahkan ialah focus sector of industry 4.0. Okey, kita nampak dekat sini number of employment by manufacturing subsector. Paling tinggi sekali electrical, electronic, which is 25% share lah. Dengan yang manufacturing melibatkan machinery dan equipment lah. Okay. So ini adalah komponen penting dalam membangunkan IR 4.0 lah. Tak mengatakan yang kos lain tu tak penting, bukan macam tu sebenarnya. Tapi dalam industrial revolution kita kena fokus dekat faktor yang government telah tetapkan lah bagi menjayakan projek-projek tu. Okey, kenapa TVET terlibat pula dengan IR 4.0 ni? Sebab apa? TVET ini mengamalkan 70% praktikal ataupun amali dan 30% lagi teori. Okey. Saya rasa kebanyakan universiti tempatan di bawah akademik tak ada sampai 70% amali lah. Kita memang mengutamakan amali lah, hands on. Ini peluang untuk adik-adik kita yang mungkin dia cara kita berfikir ni lain kan. Maksudnya student kalau ada 100 orang, bukan semua 100 boleh menghadap textbook pada pukul 8 pagi hingga ke 5 petang. Ada sesetengah orang lebih suka hands on, kita nampak secara fizikal, kita nampak flow kerja, structure. So dia lagi minat macam tu kan, lagi minat pegang spana daripada pegang buku. Kita tak tahu, kita kena trigger interest orang tu based on dia punya minat lah. So saya rasa TVET ini adalah bahagian yang memainkan peranan besar dalam menjayakan IR 4.0 ni. Sebab apa? Kalau based on faktor utama tadi, kebanyakannya semua kemahiran. Kita tak nampak pun dari segi akademik, maksud saya secara langsung lah, tak nampak pun dari segi yang konvensional ni kan. So kebanyakannya semua kemahiran. Dan adaptasi kepada IR 4.0 ni TVET lebih dekat lagi berbanding dengan akademik yang lain. Itulah pendapat saya.
Okey. Memang kalau kita tengok dalam bagi viewers yang dekat luar sana yang mungkin kata apa agak baru dengan perkataan IR 4.0 ni. Dalam IR 4.0 tu dia ada banyak elemen dia. Antara elemen yang diketengahkan dalam IR 4.0 seperti autonomous robot, big data analytics, artificial intelligence, additive manufacturing. Betul tu. Banyak lagi lah. So memang saya setuju lah dengan poin Cik Gadi bahawa TVET adalah hands on skill bagi bagi membina industri 4.0 ni lah. Industri revolution 4.0 ya, 4.0. So agak menarik juga bila Cik Gadi ulas tadi. So sekarang ni mungkin ada di kalangan viewers kita yang dia berminat nak masuk dalam bidang TVET ni. Kita dah explain dia pasal TVET, kenapa TVET ni menarik dan sebagainya. So mungkin ada rasa minat tu nak masuk dalam TVET dan nak belajar dalam TVET ni. So untuk makluman viewers di luar sana, antara cabang untuk pelajari TVET ni dalam Malaysia adalah menerusi Diploma Kemahiran Malaysia. Diploma Kemahiran Malaysia. Betul. Okay, so Diploma Kemahiran Malaysia ni mungkin satu term juga yang baru untuk adik-adik di luar sana yang basically yang lepas SPM ni. Apa dia Diploma Kemahiran Malaysia ni dan apa yang bagus tentang Diploma Kemahiran Malaysia ni? Mungkin Cik Gadi boleh tolong jelaskan sikit. Itulah. Biasa kita dengar diploma saja kan. Kita dengar diploma in accounting, kita dengar diploma in computer system, tapi diploma kemahiran ni kita jarang dengar. Diploma Kemahiran Malaysia kita jarang-jarang dengar. Sebab apa? Kita tak ketengahkan, kita tak cukup ketengahkan lagi Diploma Kemahiran Malaysia ni. Padahal Diploma Kemahiran Malaysia ni dia lebih banyak peluang sebenarnya dalam industri pekerjaan, dalam alam pekerjaan lah. Misalnya apa yang saya dapat find out ialah, sekejap ya. Tak apa. Apa yang nak di-share tu. Dia ada satu benda yang menarik ni. Mungkin ada artikel berkenaan dengan Diploma Kemahiran Malaysia ataupun mungkin TVET tadi. Okay. So saya dapat tahu yang berdasarkan statistik tenaga pakar dekat Malaysia ni tak sampai 40% pun. Kenapa? Sebab diorang tak mengamalkan konsep kemahiran dalam pendidikan mereka lah. Tak mengatakan yang sekarang ni tak bagus, bukan macam tu. Cuma kita kena lebih intact lah dengan industri untuk tahu apa yang industri perlukan lah sebenarnya. Dan berbalik kepada topik tadi, Diploma Kemahiran Malaysia. Diploma Kemahiran Malaysia ni tertakluk dalam bawah JPK lah. Dia bukan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab tu kadang-kadang ada mungkin dalam salah satu situasi dia bila pelajar cari nama college ni dekat dalam MQA tak listed. Itu isu dia lah sebenarnya. Sebenarnya itu bukan cara yang betul lah sebenarnya. Sebab apa yang terjadi sekarang ni ialah sijil kemahiran Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia. So kalau dia cari dekat dalam MQA tu memang tak jumpa lah. Dan di bawah kemahiran bukan sahaja ada Diploma Kemahiran Malaysia. Dia bermula daripada sijil kemahiran Malaysia lah. Okay. So apa bezanya kan? Dia mengikut tahap. Sebab apa? TVET ni terbuka lebih luas kepada lepasan SPM. In fact, lepasan PT3 pun dialu-alukan untuk menyambung kepada aliran TVET ini. Dia kelayakan minima dia sangat-sangat sesuai, sangat terbuka luas kepada semua orang. Kan kadang-kadang bila ada lepasan SPM tu, dia nak melanjutkan pelajaran, dia check dekat satu universiti ni nak kena ada 5A, lepas tu dia check dekat universiti ni nak kena ada semua kredit. So mungkin dia akan rasa down ke apa. So sebenarnya memang ada saluran untuk mereka melanjutkan pelajaran dan
masih boleh bina career yang sangat berjaya lah sebenarnya. Tak perlu kita berfikir secara backward kan. Macam tak apalah, kita buat je lah kerja apa yang ada. Tak, sebenarnya tak macam tu lah. Dia masih boleh memilih minat dia dan dia boleh masih jadi profesional dalam bidang yang dia minat melalui sistem TVET ini sendiri. Okey, mungkin yang siapa yang ragu-ragu dengan sistem TVET ni, saya boleh tunjukkan salah satu contoh. Sekejap ya. Contoh apa yang diberi tu? Okey. Ini adalah contoh sijil kemahiran Malaysia dalam bidang artis multimedia visual. Ini contoh sijil lah. Dekat sini dia ada tulis tahap. Tahap 2, tahap 3, tahap 4 yang sama dengan diploma kemahiran lah. So sekarang ni TVET telah mengusahakan sampai diploma lanjutan. Itu yang peringkat paling tertinggi dalam kemahiran lah. Oh, okey. So setiap pelajar, tak kira mana-mana institut pun, misalnya diorang register dekat SG Academy. So lepas diorang habis belajar, sijil ni diorang akan dapat. Memang officially daripada JPK itu sendiri. Bukan institut yang keluarkan suka-suka kan. Kita melalui struktur dan prosedur yang ditetapkan JPK. Dia lain berbanding dengan akademik universiti yang akan keluarkan sijil, akan ada lambang universiti kan. Lepas tu kita kena check pula ranking universiti nombor berapa, betul? Tu macam faktor penting bagi pelajar. Tapi dekat dalam TVET ini ataupun JPK itu sendiri, semuanya telah selaras. Itu yang menariknya sebenarnya. Alright, okay. Institut yang kena ikut penyelarasan tu lah. Mungkin saya nak share sedikit. Tadi Cik Harry dia telah memperjelaskan itu secara panjang lebar. So mungkin saya nak share sedikit dengan kita punya viewers ni. Tadi Cik Harry ada mention pasal NOS, National Occupational Skill Standard, dari JPK ni. Di Malaysia ni NOS ni, basically JPK akan keluarkan. So saya sekarang tengah share satu dokumen dipanggil sebagai Daftar NOS. Ini dokumen bertarikh 30 Januari 2019. Okay, so baru lagi. Saya buat dalam bentuk full screen ni. So dekat sini kalau saya tunjukkan sebenarnya ada lebih kurang, kalau saya tunjuk dekat sini dia punya number of pages untuk dokumen ni ada 328 pages. So ada pelbagai, orang kata ada pelbagai skill lah, sijil kemahiran yang boleh dibelajar lah. So mungkin kalau kita tengok dekat sini ada bahagian perdagangan, ada dekat bahagian kulturan, and then tadi saya sempat nak go through sampai ke bawah tadi, saya kira sempat lah. Dalam 1000 lebih tadi. Banyak betul. Banyak skill kemahiran ni. Ini antara skill-skill kemahiran lah. So kalau kita scroll down lagi banyak tadi, saya kira lebih kurang. Ini adalah setakat 30 Januari 2019. Ada lebih kurang dalam 1466 skill kemahiran. So seperti yang Cik Carrie mention tadi, so sijil kemahiran Malaysia dia ada beberapa tahap. Ada tahap tahap yang nombor 2, tahap 2, tahap 3, and then tahap 4. So bila mana kalau pelajar selesai dengan tahap 4, maka mereka akan mendapat diploma kemahiran Malaysia. And then sebenarnya ada lagi tahap 5. Tahap 5 ni diploma lanjutan lah. Dan sebenarnya siapa yang dah habis tahap 4 dengan 5 ni, dia boleh melanjutkan ke MTUN, Malaysia Technical University, seperti UTM, Universiti Teknikal Malaysia, Universiti Teknikal Melaka. So ini mungkin sebut sedikit satu info baru kepada adik-adik semua yang kat luar ni mungkin tak tahu pasal TVET sebelum ni. Mungkin selama ni kita duk start, saya baru je tahu pasal TVET ni. Dalam lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun yang lepas, bila saya masuk ni, bila tunjuk, ada satu cabang lain yang khas untuk orang-orang, pelajar-pelajar yang dia mungkin tak berminat, macam tadi Cik Adi kata, tak boleh nak hadap buku teks ni daripada pukul 8 sampai pukul 5. So dia lebih kepada kemahiran. So ini adalah satu tempat yang sesuai untuk mereka menunjukkan bakat dan
kemahiran mereka lah. So itu mungkin sedikit sebanyak. So bagi viewers yang dekat sana tu, dekat luar sana, kalau ada sebarang soalan sementara kata apa kita berborak lebih panjang ni, so boleh drop komen kat situ. Drop komen, nanti mana yang komen terpilih mungkin kita akan ulas lebih lanjut sikit tu. Betul. Nanti mungkin kawan-kawan kami akan ni lah reply komen anda dan sebagainya. So kita akan tengok, mungkin kita akan pilih komen anda. Mungkin ada yang terpilih. So mungkin saya nak sambung sedikit berkenaan dengan DKM tadi, Diploma Kemahiran Malaysia. So basically Cik Adi dah mention pasal Diploma Kemahiran Malaysia ni ada apa dia tahap dia dan sebagainya. So saya difahamkan di SG Academy ada Diploma Kemahiran Malaysia untuk sistem komputer ni. So apa sebenarnya yang sebenarnya akan diajar di SG Academy dalam Diploma Sistem Komputer ni, dan apa yang menariknya tentang DKM Sistem Komputer di SG Academy ni? Mungkin Cik Adi boleh jelas sedikit, ulas sedikit. Okey, menariknya pasal sistem komputer dalam bidang kemahiran, walaupun SKM ada tahap 1, 2, 3, 4 dan 5, menariknya ialah sistem komputer kita boleh mula pada tahap 3 straightforward. Tak payah tahap 1 dan 2. So jimat masa untuk pelajar dari segi nak membina karier pada masa hadapan kan. So okey, situasi yang daripada dekat dalam universiti kan, misalnya tak kisah antara kalangan pelajar ataupun tenaga pengajar, saya boleh jamin lah yang bahawasanya walaupun dia mengajar, tapi belum tentu kemahiran itu dipakai dalam harian dia lah, kerjaya harian dia. Okey, kita ambil satu contoh. Boleh ke tenaga pengajar dalam bidang komputer repair laptop misalnya, ataupun repair komputer misalnya? Okey, ini yang key point dia kat sini untuk skill college. Kita hari-hari kita mengamalkan hands on. Kita memang hari-hari dia, kalau misalnya dalam sistem komputer, hari-hari dia akan menghadap komputer. Dia akan kenal komponen-komponennya, dia akan kenal parts-parts yang penting, yang mana crucial part, apa risikonya, maintenance-nya, itu yang diajar dalam sistem komputer lah. Misalnya dekat sebelah saya ni ada satu komponen. Okey, misalnya macam ni. Ini komponen penting dalam komputer lah. Okey. Mungkin boleh angkat tinggi sikit kot. Takut tinggi dia jadi blank. Okey. Oh, okey. Okey. Alright. So benda ni student akan sentuh hari-hari. Nak kata hari-hari tu mungkin tak lah, tapi dia akan sangat-sangat familiar dengan komponen-komponen komputer ni lah kalau dia dalam aliran TVET tu sendiri. Kan? Ada macam tadi Cik Adi, tadi komponen tu komponen apa tu? Mungkin nama komponen tu. Orang yang mungkin dalam bidang komputer ni dia tak tahu apa komponen. Ini kalau student TVET ni sekelip mata je dah tahu apa dah ni. So kita sebab dia kita kena involve dalam TVET ni. Ini adalah motherboard lah, komponen paling penting dalam komputer lah. Dan ini adalah graphic card tanpa heatsink. Mungkin ada lepasan SPM ataupun lepasan PT3 minat dalam bidang-bidang yang macam ni kan. Kita nak menguasai skill-skill dalam mengendalikan komponen-komponen macam ni kan. Kita ada komponen-komponen yang macam ni. So ataupun kita nak buat satu analisis pasal komponen-komponen ni. So haluan TVET ni terbuka luas lah untuk mereka-mereka yang minat nak menceburi bidang-bidang itu, terutama kepada adik-adik kita lah. Diorang masih fresh lagi kan, diorang masih boleh absorb lagi ilmu-ilmu ni lagi-lagi dalam bidang kemahiran kan. Mungkin dekat dalam sekolah dia tak ada peluang sebab metod yang digunakan tak sesuai dengan mereka ke. So dia nak cari alternatif ke. TVET adalah satu haluan yang sesuai lah, yang boleh dicuba oleh ramai lah. Okey, apa lagi yang kita belajar dekat dalam sistem komputer?
memang betul NOS akan menetapkan silibus, tapi kita sebagai pusat bertauliah ataupun trainer, kita boleh tambah elemen-elemen lain untuk untuk menghala ke IR 4.0 lah. Misalnya Elemen apa tu? misalnya di SG Academy kan, kita memperkenalkan dan menggunakan komponen ni lah. Ni mungkin ramai yang tahu ke tak tahu ke saya pun tak pastilah. Ni namanya Raspberry Pi. Ini adalah single board komputer lah. Okay. Kecil So dia komputer dia. role dia sama je macam komputer biasa sebenarnya. So kalau kita dalam bidang kemahiran, benda-benda macam ni lah yang kita terapkan kepada student. Bagi diorang tahu, bagi diorang mahir, bagi diorang terima ilmu yang sepatutnya diorang terima lah, dan bila dia di alam pekerjaan, dia lebih bersedia lah mengalami semua benda tu. Right, Encik Gadi, tadi Encik Gadi ada tunjuk pasal Raspberry Pi. Apa kaitan Raspberry Pi dengan IR 4.0 ni? So, orang yang macam saya yang bukan dalam bidang komputer ni, apa beza motherboard dengan Raspberry Pi. Tapi motherboard pun sistem komputer juga. Dan Raspberry Pi pun tadi Encik Gadi pun kata single modul untuk komputer juga. So, apa kaitan antara Raspberry Pi dengan mungkin apa aplikasi dia dalam industri 4.0 ni? Sebab apa? Industri Revolution 4.0 ni dia dah pecah kepada banyak sangat, tak adalah banyak sangat sebenarnya, banyak bahagian ataupun pilar-pilar daripada sistem komputer. So pelajar kena expose dengan benda-benda macam ni bermula daripada benda-benda konseptual ni lah. So sebab tu kita pakai Raspberry Pi, dan ini mainly use dalam sistem Internet of Things, IoT. So memang banyaklah dalam industri ataupun secara prototipenya menggunakan Raspberry Pi ni lah. Sebab apa? The main reason is kita dalam bentuk komputer kita ada desktop, kita ada laptop. Tapi takkan kita nak usung desktop dengan laptop ni ke hulu, ke hilir, ke dalam ladang, ke dalam pertanian, dekat tengah sawah, kan? Sebab tu hadirnya single board komputer macam ni. Dia low power consumption, dia boleh katakan powerful juga, kan? Dia banyaklah purpose dia yang boleh kita implement sebagai satu elemen dalam IR 4.0 ni. Tadi Encik Gadi ada mention pasal IoT. Mungkin lebih sikit cerita pasal apa aplikasi IoT ni dalam kehidupan seharian kita. Dalam IR 4.0 ni salah satu elemen dia adalah IoT lah. So, mungkin boleh jelaskan sedikit apa aplikasi IoT dalam kehidupan seharian kita yang mungkin kita lalu hari-hari kita tak perasan, tapi sebenarnya ada elemen IoT dekat mungkin dekat supermarket ke, dekat raya ke, dekat bandar ke dan sebagainya. Okay. Bila kita sebut pasal Industrial Revolution, semasa Industrial Revolution 3.0, misalnya yang telah kita lakukan kat Malaysia ni lah, segalanya automatik. Misalnya kita kilang kan, kilang melakukan satu proses tu secara automatik lah, daripada section A ke section B. Dia diassemble, so dah seterusnya. Misal itu dari segi manufacturing industry. Kalau dari segi SME pula, small medium enterprise, ada makcik yang ada satu perniagaan donat misalnya, dia ada satu mesin, semua tu automatic. Tapi bila kita move forward to IR 4.0, kita nak data daripada setiap automation ni. Itu elemen dia. Supaya kita boleh analisis, kita boleh kaji kemampuan mesin tu, kemampuan production kita, kemampuan segala-galanya, ataupun tenaga yang diambil ke apa ke. So untuk implement tu, dekat situ IoT ni main peranan. Kalau kita Google IoT kan, banyak definition dia, non-human interaction kan. Bagi pendapat saya,
automation dah consider non-interaction dah sebenarnya. Dia dah kurang melibatkan human kan. Tapi bila IoT ni pula, bagi saya ia adalah persediaan kepada big data itu sendiri. So macam mana kita nak transmit data daripada things. Things tu maksudnya device, machine, segalanya lah ke cloud. Misalnya ke cloud. Dan kumpulan data tu yang kita akan analisis lah. Itu bagi saya peranan IoT dalam IR 4.0 ni lah. Okey. Dah terbaik untuk penjelasan dia terbaik. Okey. Bagi viewers yang mungkin baru join kita tadi, kita dah start pukul 2 tadi. So tadi kita dah berborak pasal apa itu TVET. Dan kita juga ulas sedikit pasal apa itu TVET 4.0 dan apa peran, apa hubung kait dia dengan Industry Revolution 4.0, IR 4.0. And then tadi Cik Haji pun ada mention pasal Diploma Kemahiran Malaysia, TVET sistem di Malaysia, Diploma Kemahiran Malaysia, Sijil Kemahiran Malaysia, dan tadi pun saya ada tunjukkan juga lah contoh NOS di Malaysia yang ada lebih kurang 1,000 lebih. Ada 1,000 lebih skill kemahiran Malaysia betul tawarkan di bawah JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. And then kita tadi dah ada ulas sedikit pasal Diploma Kemahiran Malaysia untuk sistem komputer di SG Academy. And okay, so mungkin kita nak kupas sedikit sebab orang tunjuk, okay, saya dah belajar pasal sistem komputer dan sebagainya, saya nak masuk dalam bidang sistem komputer ni, tapi apa dia peluang pekerjaan yang ada dalam bidang sistem komputer ni. So sebab bila orang nak ceburi, macam saya dulu, saya belajar dalam bidang bioteknologi so saya belajar dalam bidang bioteknologi. Masa tu negara nak mengurak langkah ke arah bioteknologi, tapi bila saya belajar saya tak berjaya untuk mendapatkan pekerjaan dan saya bekerja di luar bidang lah. So ada salah satu concern atau salah satu kerisauan terutamanya di kalangan pelajar kita, dari lepas SPM dan para ibu bapa lah. Dia mesti dia selalu soalan dia tanya dekat kita adalah masuk belajar sistem komputer ni keluar nanti boleh jadi apa kan, apa pekerjaan, senang ke dapat kerja kan, senang ke dapat kerja dan sebagainya. Itu soalan yang common lah. Mungkin Cik boleh bagi sedikit ulasan pasal tu. Okay, sistem komputer ni kita belajar mengenai komputer dan sebagainya lah, seperti yang saya terangkan tadi. Peluang pekerjaan mengenai sistem komputer ni, majoriti syarikat yang mempunyai office dan building mesti ada IT department dalam dia. Kecil atau besar mesti ada dalam dia. Dan apa yang skop kerja ni lakukan, kita telah implement dalam kita punya silibus lah yang distrukturkan oleh JPK melalui NOS tadi itulah. So maksudnya setiap syarikat akan mengambil IT officer ataupun IT executive. Itu pastilah. Sebab apa? Kebanyakannya boleh kata most of the staff akan pakai at least laptop dengan handphone. Itu at least lah kita pakai. Tak kisahlah daripada front desk ke, management ke, daripada sektor tourism ke, sektor account ke, semua akan pakai komputer. So siapa yang nak jaga sebenarnya? Yang jaga sebenarnya IT maintenance ni lah, IT department ni lah. Dalam IT department pula, dia akan bermula daripada IT technician. So dia akan naik kepada IT officer dan juga terus kepada IT executive dan manager lah. Itu hierarki dan peluang pekerjaan yang lepasan skill college boleh alami lah sebenarnya. Selain daripada IT department, sekarang dah banyak sangat syarikat IT terutama di Malaysia telah memperkembangkan diorang punya sayap lah. Misalnya macam dekat kawasan Pulau Pinang, kita boleh nampak kawasan industri dia. Ada banyak sangat brand-brand komputer, brand-brand microprocessor, semiconductor. Sangat-sangat banyak. Dan kalau saya monitor dekat dalam website-website
job hunting website ni sangat-sangat banyak advertisement daripada company-company yang terlibat ni lah. Itu sedikit sebanyak lah pekerjaan yang boleh diorang cuba selepas graduate daripada skill college ni. Alright. Saya kira selagi mana dunia kita memerlukan IT, selagi itu kita memerlukan kerja mahir dalam bidang komputer sistem lah. So, saya sendiri pun saya ada kenalan banyaklah kenalan yang kerja dalam bidang IT ni. So masing-masing mencari tenaga kerja mahir dalam bidang komputer sistem ni lah. So right. Kita nak menghampiri dah kita punya penamat ni, tapi sebelum saya nampak sesi tu nampak panjang-panjang, jadi namanya dah agak ni lah. So mungkin saya nak share sedikit mungkin ada adik-adik di luar sana yang bertanya pasal SG Academy. SG Academy, okay, so saya akan share sedikit lah in terms of SG Academy, training facility di SG Academy lah. Saya share sikit. Okay, so kalau anda semua boleh lihat di kaca phone ataupun di kaca laptop anda sekarang. So ini adalah training facility. So kita ada banyak kawasan. Kita ada drone ya. Kita ada yang saya difahamkan SG Academy ada 3 college. Satu di SG Education Group ada 3 learning institution, satu di KL, satu di Kuching dan satu di Miri lah. So ini yang saya tunjukkan adalah di KL. So kita ada SG Academy ada drone assembling area, ada juga electrical electronic area untuk assembling. And then ada ni classroom untuk drone. So mungkin macam saya kata tadi di awal sesi, kita akan ada beberapa sesi lain yang akan menjelaskan berkenaan dengan mungkin ada interaction sikit. Biasalah ada time-time ni kan di rumah ni. So macam saya tadi sesi kita ada sesi lain, kita ada sesi untuk media, mekatronik, drone dan lain-lain. Kalau tengok dekat environment belajar di SG Academy ni kan, kita nampak most of the item is equipment lah. Kat sini lah 70% amalinya tu kan, betul tak? Ya, betul. So kalau tadi saya tengok kat sini nampak drone atas meja, ada tools untuk buat drone dan sebagainya lah. And then ini simulation area untuk orang-orang mungkin ada minat dengan drone. Memang banyak hands on lah. Alright. And then ini adalah tempat di mana kita data processing area untuk drone. Ini kita punya mechatronic lab. So dari mana minat nak belajar mechatronic, kita akan buat satu sesi untuk mechatronic dan ketahui berlanjut pasal mechatronic. Ini adalah di mana tadi kita ada mention pasal computer system. Ini kita punya kelas tu itulah. Tengok ada banyak komponen komputer. Ini salah satu yang saya tunjukkan tadi itulah. Kalau kita tengok balik dekat mechatronic tadi kan, boleh ke? Okey. Komponen-komponen dari peralatan yang dipakai ni dipakai juga dalam industri tau. So kat sinilah kat sini advantage ni untuk skill college dan graduan-graduan dia lah. So bila dia masuk bekerja, dia dah straight boleh apply apa yang dia belajar. Dia tak perlu lagi dia punya bos nak kena ajar step by step kan. Dia dah ada ilmu dah hands on ni. Ataupun kalau berbeza pun sama ada brand equipment tu saja, tapi cara pengendalian barang-barang ni semua dia orang dah tahu dah. Secara fundamental knowledge tu dah tahulah. Cuma mungkin ada sedikit macam phone, ada phone Samsung, betul. ada phone Oppo, ada phone banyak lagi lah phone kat luar tu, Huawei dan sebagainya. Tapi dalam dia sama je kan? Dalam dia sama, Android juga. Kalau ada beza sikit siapa yang pakai iPhone lah. Macam saya dia pakai Android. Alright, ini siapa yang minat multimedia, tu ada tempat di mana diorang boleh buat green screen ni untuk belajar macam nak video shooting, video editing dan sebagainya. Ini siapa yang minat masak, kita ada kitchen. Boleh buat kopi viral. Apa Dalgona Coffee. Yang baru viral masa sekarang ni. Itu dah
trigger lah minat memasak ada kat situ sebenarnya. Yes. Ini kita punya ballroom lah untuk kegunaan internal lah. So itu sedikit sebanyak lah training facility di SG Academy nampak menarik di situ. Okay. So sebelum kita menamat sesi kita punya live kita ni, mungkin Cik Adi ada sepatah dua kata untuk nak disampaikan kepada viewers kita, terutamanya kepada mungkin boleh bagi sedikit kata rancangan kepada lepasan SPM dan juga mungkin kepada parent ataupun ibu bapa yang di luar sana yang masih mencari atau masih mencari tempat di mana nak meletak anak mereka, sama ada di universiti ataupun mungkin bila dapat tahu ada peluang untuk sama belajar di bahagian TVET ni, mungkin anak-anak tuan-tuan dan puan ni dia mungkin lebih minat pada kemahiran. Mungkin ini adalah tempat yang sesuai untuk mereka masuk dalam bidang ni lah. So mungkin Cik Adi boleh bagi sedikit rumusan atau patah kata kepada lepasan SPM dan juga kepada para ibu bapa lah. Okay, sebenarnya nak cerita pasal TVET dan Skill College ni 2 jam pun tak cukup sebenarnya kan. Sebab sistem yang dibina oleh JPK sangat-sangat sistematik dan teratur lah. Dari segi NOS-nya, dari segi portfolio student dia kan. Okay, dan menarik pasal portfolio student ni, saya tambah sikit lagi maybe dalam 1-2 minit. Okay, misalnya kita ada satu situasi interview pekerjaan, okay, antara pelajar akademik dengan pelajar kemahiran itu sendiri. Apa yang diamalkan dalam Skill College, setiap pelajar diwajibkan membangunkan portfolio diorang masing-masing lah. Apa yang ada dalam portfolio tu ialah kertas-kertas kerja, tugasan dan segala information mengenai silibus dan pembelajaran diorang. Okay, misalnya yang akademik ni pergi interview. Interview tanya, awak belajar apa dekat universiti? Dia cakap nama-nama subjek yang dia belajar. Okay, dalam subjek ni awak belajar apa pula? Dia cakap secara verbal. Tapi jarang saya jumpa pelajar yang masih simpan assignment dia 3 tahun dia belajar dan bawa ke interview. Kat sini advantage dekat skill kemahiran. Apa yang jadi pula kalau kita tengok kepada pelajar kemahiran, diorang boleh bawa portfolio yang diorang siapkan selama pembelajaran tu ke interview session lah. Diorang boleh buktikan, encik ini saya kerja yang saya buat, encik ini equipment yang saya pakai time kerja, time pembelajaran saya, ini kerja khusus yang saya lakukan, ini projek yang saya bangunkan. Itu advantage dekat dalam skill college lah. Bagi saya satu advantage yang sangat besar lah. Berbanding dengan akademik biasalah. Ini saranan kepada adik-adik lah. Macam ni pula dengan mak ayah di luar sana yang mungkin kata dah masih cari tempat yang sesuai untuk anak-anak mereka. Okay, SG Academy tawarkan beberapa kursus yang boleh menjadi salah satu minat kepada anak-anak tuan-tuan atau puan-puan lah. So kat sini kita orang dah sertakan link lah. Okay. So boleh tengoklah dekat link ni. Tawaran kursus, yuran. Jangan segan silu. Boleh PM, boleh tanya apa-apa saja mengenai sambung belajar dalam bidang kemahiran. Boleh tanya pasal apa sajalah yang nak ditahu, yuran ke ataupun berapa masa yang diambil ke, macam mana sistemnya ke. So jangan segan-segan, boleh jenguk dan masuk website ni. Okay. Alright. Okay. So terima kasih atas saranan dan sedikit perkongsian yang diberikan oleh Encik Adi. So kepada viewers di luar sana, macam saya kata tadi di awal sesi, so ini adalah sesi untuk memberi penerangan tentang peluang TVET dalam bidang sistem komputer. Terima kasih kepada Encik Adi kerana meluangkan masa bersama dengan kami. So untuk sesi yang akan datang, kita akan bawakan pakar dalam bidang mekatronik. So siapa yang minat dengan mekatronik boleh mekatronik. Dan kita ada juga dalam kreatif multimedia dan culinary, dan yang sekarang hangat diperkatakan teknologi drone. Teknologi drone yang sangat hangat, macam semalam 2 hari lepas bila
ada dalam situasi COVID-19 ni, PDRM dengan ATM ada mengumumkan akan menggunakan teknologi drone untuk membuat pemantauan bagi mereka yang susah sangat nak duduk rumah ni. Orang dah suruh duduk rumah, dia tak nak duduk rumah, so ATM dengan polis kata tak apa, kita pakai teknologi drone. So ini adalah salah satu kita akan bawa sesi yang berkaitan dengan teknologi drone ni dalam salah sesi yang akan datang. So kita ada banyak masa dalam masa MRO ni, Movement Restriction Order ni. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Adi kerana meluangkan masa bersama dengan kami, beri sedikit kata apa penerangan, berkongsi pengalaman dan sebagainya. Dan saya juga terima kasih kepada semua viewer FB page SG Academy. So siapa-siapa yang belum like ataupun follow, sila like, follow dan kalau boleh set notification tu set untuk si SG Academy yang first. So supaya banyak lagi live yang akan dilakukan. So semoga tak terlepas daripada kita punya sesi yang akan datang lah. So terima kasih kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum dan terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Bye.